Waalaikumsalam. Okey, baik. Boleh duduk. Hari ini kita akan belajar topik baru. Okey, coba buka muka surat 30. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah permintaan dan penawaran. Okey, sebelum tu cikgu mahu kamu tengok satu video berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Boleh bagi tahu cikgu apa yang kamu nampak dalam video tadi? Okey, betul. Lagi? Ya, kamu fahamlah. Okey, jadi betul lah sebenarnya video tadi merupakan proses jual beli. Di mana itu merupakan tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum cikgu mau teruskan, cikgu mau menyampaikan objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama kita ada dua objektif lah untuk tajuk hari ini, tapi cikgu akan berfokus kepada permintaan terlebih dahulu sebab tajuk kita pada hari ini adalah permintaan dan penawaran. Okay, objektif yang pertama adalah pada akhir pembelajaran murid akan boleh dapat menyatakan maksud permintaan dengan betul. Yang kedua, murid boleh memberi sekurang-kurangnya satu contoh faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi siapa boleh bagi contoh? Satu contoh yang dapat mempengaruhi permintaan. Jadi betul lah apa yang kamu cakap tu, permintaan merupakan satu proses jual beli. Dalam video tadi siapa yang beli telefon? Okey, jadi bila tengok video tadi, siapa yang buat penawaran dan siapa yang buat permintaan? Okey. Lagi? Sebenarnya yang membuat permintaan itu adalah kita sebagai pembeli. Kenapa kita membeli? Kenapa kita buat permintaan? Sebab barangan tersebut. Macam dalam video tadi, sekarang telefon gadget merupakan satu keperluan kepada pelajar. Ya, jadi dia akan mempengaruhi permintaan para pelajar. Jadi cikgu mau kamu salin apa yang ada di depan. Okey, cikgu bagi masa kamu 2 minit untuk salin. Untuk menyalin. Sudah? Okey, baiklah kita teruskan. Jadi di sini adalah maksud permintaan. Permintaan, satu orang baca? Syafiq. Coba baca. Okey, betul. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan kita sebagai pengguna untuk membeli barang atau perkhidmatan pada harga tertentu dan pada masa tertentu. Di mana harga perlulah dipersetujui
oleh pengguna dan juga pembeli. Maaf, oleh penjual dan pembeli. Jadi di sini yang kita boleh nampak adalah barang dan perkhidmatan. Okay. Proses permintaan dan penawaran ini bukan hanya tertumpu kepada barang sahaja. Perkhidmatan pun sama. Jadi siapa yang tahu apa maksud perkhidmatan di sini? Oke, betul. Cuci kereta lagi. Cuci rumah lagi. Nah, biasanya perkhidmatan ini dia bukan berbentuk barang, tapi perkhidmatanlah di mana kita guna tenaga orang. Seperti cuci kereta. Okay. Okay, cikgu mau kamu cikgu bagi masa dalam 1 minit. Satu orang bagi contoh barang atau perkhidmatan yang dapat mempengaruhi permintaan. Okay. Okay, baik. Cikgu bagi contoh es krim. Kenapa kita beli es krim? Kenapa budak-budak suka es krim? Boleh bagi sebab? Sebab sedap. Okey, lagi? Sebab panas. Okey, boleh? Okey. Jadi betul lah es krim kita beli pertama sebab mungkin ketika itu cuaca panas. Atau juga kalau budak-budak diorang suka sebab pedas. Sebab sedap. Okey, jadi ini yang cikgu maksudkan dengan faktor yang mempengaruhi permintaan. Okey. Macam mana kalau dengan ubat-ubatan? Obat-obat kita beli sebab sakit, betul. Ubat sebab sakit. Jadi ini yang dimaksudkan dengan faktor permintaan. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, sekarang cikgu mau kamu bahagikan kumpulan. 4 kumpulan untuk kita teruskan aktiviti pada hari ini. Jadi cikgu mau kamu fokus ya, sebab akhir sesi pembelajaran pada hari ini cikgu akan adakan sesi soal jawab. Tadi cikgu sudah terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi aktiviti kamu pada hari ini adalah setiap kumpulan senaraikan dua faktor yang mempengaruhi permintaan. Cikgu bagi masa selama 3 minit. Sebelum itu, cikgu mau tambah lagi sedikit. Faktor yang mempengaruhi permintaan ini, es krim, panas dan sedap, ubat, sakit. Jadi, kita ada 2 kedai. Kedai A, kedai A dan kedai B. Okey, kedai A ni dia murah. Kedai B mahal. Jadi sebagai pengguna, kedai A dan B ni dia jual barang yang sama dengan harga yang berbeza. Jadi cikgu mau tanya sebagai pembeli, kita akan pilih kedai yang mana satu? Kedai A. Betul. Kenapa kita pilih? Sebab
Murah. Kenapa murah? Kenapa kita pilih murah? Sebab itu yang kita mampu. Oke, betul. Pertama, sebab mampu, betul. Mampu ada dua konteks. Orang yang berpendapatan tinggi, contoh kedai A, kita ambil contoh macam makro. Makro murah dan ramai orang kan. Kedai B, kita ambil contoh supermarket. Supermarket. Jadi kalau orang yang berpendapatan tinggi, dia orang fikir harga kah? Kurang. Dia orang lebih kepada mau cepat, selesa, dan servis. Pantaslah. Biasanya orang kaya, dia orang tidak tengok harga. Dia orang akan tengok tempat tu selesa ke tidak, mau cepat, dan servis yang cepat. Maksudnya tidak berbaris. Kalau macam makro ni sentiasa ramai orang kan. Jadi ini untuk yang kurang berkemampuan. Jadi apa yang cikgu boleh simpulkan di sini? Permintaan kita, faktor permintaan bukan sahaja tertumpu kepada harga, tetapi juga faktor pendapatan. Oke, sekarang cikgu mau kamu nyatakan faktor yang telah kamu bincangkan dalam kumpulan tadi. Oke, kumpulan 1. Oke.